Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aris Amri, nombor matrik 264207. Di sini saya ingin menjawab persoalan bagi tugasan bagi nomor 1, iaitu isu psikologi yang terdapat dalam filem. Filem yang kami pilih iaitu filem Shutter Island. Okey, gangguan psikologi adalah keadaan yang dicirikan oleh pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang tidak normal, manakala psikopatologi adalah kajian mengenai gangguan psikologi, termasuklah gejala, sebab dan rawatannya. Di sini terdapat 3 isu psikologi yang kami dapat melalui filem yang kami kaji, iaitu gangguan bipolar, post traumatic stress disorder PTSD dan gangguan khayalan. Pertama iaitu gangguan bipolar. Diagnosisnya Dolores Ladies, iaitu watak utama dalam filem ini, telah didiagnos dengan gangguan bipolar. Simptomnya ialah perubahan besar antara euforia, iaitu mania, dan menghadapi tekanan. Dalam episod mania, dia menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya, di mana dia telah melemaskan anaknya, 3 orang anaknya di dalam sebuah tasik. Rawatan bagi gangguan bipolar ini ialah dapatkan ubat-ubatan, rawatan berterusan, program rawatan harian, rawatan penyalahgunaan bahan dan memasukkan sakit ke dalam hospital. Kedua iaitu post traumatic stress disorder PTSD. Diagnosisnya ialah Teddy memaparkan gejala gangguan khayalan. Teddy telah menyaksikan para tahanan diseksa dengan cara yang paling kejam. Simptom bagi penyakit ini ialah kesan negatif terhadap pemikiran dan mood, di mana Teddy dibebani rasa bersalah kerana kegagalannya menangani masalah mental isterinya dengan serius. Dia juga berasa bersalah kerana telah menembak seorang lelaki yang tidak bersenjata. Salam sejahtera, nama saya adalah Chung Wei Fai dan nombor matrik saya adalah 277099. Yang pertama adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar juga dikenali sebagai kemurungan manik. Orang yang mempunyai gangguan bipolar mungkin menghadapi masalah menguruskan tugasan harian di sekolah atau tempat kerja, ataupun dalam mengekalkan hubungan sosial. Pesakit gangguan bipolar mempunyai risiko yang tinggi untuk membunuh diri dan mencederakan diri. Faktor yang menyebabkan berlakunya gangguan bipolar dalam filem ini ialah faktor persekitarannya, iaitu satu kejadian teruk yang mungkin menyebabkan seseorang itu tertekan. Ketika ia cuba menjadi normal semula, mood seseorang itu menjadi berlebihan hingga menyebabkan ia mania. Yang kedua adalah gangguan post traumatic stress disorder PTSD atau dikenali sebagai gangguan tekanan selepas trauma. Khususnya, gangguan ini boleh menjejaskan kesihatan mental, kesihatan kerja dan hubungan mental individu. Masalah kesihatan mental iaitu mempunyai risiko yang lebih besar untuk membangunkan beberapa gangguan kesihatan mental yang lain, termasuk gangguan kecemasan, kemurungan, gangguan makanan dan gangguan penggunaan bahan. Selain daripada masalah kesihatan mental, orang yang mempunyai PTSD lebih berisiko tentang masalah kesihatan fizikal, termasuk sakit, diabetes, obesiti, masalah jantung dan juga gangguan seksual. Selain itu, gangguan PTSD boleh mengganggu keupayaan seseorang untuk bekerja dan mengekalkan hubungan. Melalui filem ini, faktor yang menyebabkan gangguan post-traumatic stress disorder adalah peristiwa yang lepas berlaku menimbulkan tekanan, termasuk jumlah dan tahap keparahan trauma. Yang ketiga adalah gangguan khayalan. Khayalan dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Khayalan boleh menjejaskan fikiran, emosi dan tingkah laku seseorang. Sekiranya emosi seseorang menjadi terganggu, orang itu akan mula merasakan beberapa keadaan yang tidak normal seperti perasaan sangat tertekan atau sangat gembira. Emosi yang tidak normal ini boleh membawa pelbagai kelakuan yang tidak normal. Dalam erti kata yang lain, punca penyakit-penyakit khayalan adalah berkaitan dengan otak pesakit, di mana pesakit didorong membuat kelakuan yang tidak normal. Faktor yang menyebabkan adanya gangguan khayalan dalam filem ini adalah faktor persekitaran. Di peringkat akhir filem, Andrew akhirnya dapat mengingati kenangan kematian keluarganya, mengingati siapa dirinya dan yang menyebabkan ke tempat itu. Oleh itu, rancangan doktor akan berjaya memulangkan kepada realiti dan dia boleh maju dan menangani masalah itu. Saya akan membacakan tentang teori psikologi dalam filem Shutter Island. Teori pertama adalah teori kognitif. Teori kognitif ialah kajian bagi proses dalaman, iaitu mental bagi seseorang, termasuk pemikiran, ingatan, penyelesaian masalah dan pembelajaran yang terdapat dalam otak seseorang. Teori kognitif penting bagi membantu seseorang menyelesaikan masalah proses mental. Gangguan kognitif dapat memberi masalah dalam pelbagai bidang.
kepada semua, seperti masalah perhatian yang tidak fokus ketika melakukan kerja. Sebagai contoh, watak utama dalam filem Shutter Island iaitu Teddy Daniel yang terganggu dengan peristiwa kematian isterinya ketika sedang menyelesaikan sebuah kes kehilangan pesakit di sebuah hospital sakit jiwa, iaitu Rachel Solando. Beliau juga tertekan dengan pelbagai kejadian masa silam yang dilaluinya, yang kini berdepan sebuah kes misteri yang sukar diselesaikan. Teori yang kedua adalah teori kepribadian. Teori kepribadian terdiri daripada semua pemikiran, sikap sosial serta tingkah laku yang memberi kesan kepada apa yang seseorang itu percaya dan bagaimana dia melihat sikap orang lain di sekeliling mereka. Teori kepribadian adalah subjek luas yang menyentuh pelbagai aspek tentang seseorang itu dengan memberi tumpuan kepada sifat individu tersebut. Sebagai contoh, Teddy Daniel heran bagaimana seseorang pesakit wanita Rachel Solando boleh terlepas daripada penjara yang dikawal ketat dan berada di sebuah pulau terpencil yang sangat jauh tanpa pengetahuan seseorang pun. Rachel dianggap sebagai pesakit berbahaya kerana jenayahnya adalah membunuh ketiga-tiga anaknya. Teddy juga hairan dengan sikap Dr. Cowley dengan menganggap dia sedang menyembunyikan sesuatu daripadanya tentang kes Rachel Solando. Teori yang terakhir adalah teori motivate forgetting or repression ataupun teori melupakan motivasi penindasan. Teori ini ialah seseorang yang berusaha untuk melupakan perkara-perkara yang kurang menyenangkan dan memberi gangguan kepada mereka. Mereka akan berusaha untuk melupakan perkara tersebut dan menekan supaya tidak muncul lagi dalam kesedaran mereka. Sebagai contoh, Teddy Daniel cuba untuk melupakan kisah silamnya yang diganggu dengan pelbagai kenangan lalu ketika sedang melakukan penyiasatan tentang kes kehilangan seorang pesakit wanita Rachel Solando. Beliau juga terbayangkan bagaimana isterinya mati dalam sebuah kebakaran di apartmen mereka yang dilakukan oleh seorang lelaki iaitu Andrea Ladis yang juga berada di pulau tersebut. I would like to discuss the 3 different personality of 3 different characters that I found out from the movie called Shutter Island. The first character is Marshall Edward Teddy Daniels. He suffered delusional disorder where he hallucinate about the things that aren't even there. This character is created for Andrew Ladis, which is also the main character of the movie, to escape the reality where he killed his own wife because of his wife killed their children. This character, Marshall Edward Teddy Daniels, is an investigator where he tries to find the murder of his own family when it is actually himself. This character is created to escape the guilt of him killing his own wife. The next character that I'm going to discuss is Dolores Chanel, which is the wife of the main character. She is cheerful and joyful when Teddy first met her, but her personality changes when she had their third children. She keeps complaining about her problems to her husband, but her husband just ignores because he loved her. Finally, she tried to kill herself by setting the house on fire, but it failed. So she tried to kill their children just to lose all her pain away. The third character that I'm going to discuss is Andrew Ladis, which is the main character of the movie. He is originally introduced as the person who killed Teddy's wife when it is actually himself. The character was created in Teddy's mind when it is his original identity, where he killed his own wife when he came back home, realizing that his wife already killed their children by drowning them by the river. Saya akan membentangkan tentang jenis pembelajaran yang berkaitan dalam filem Shutter Island. Terdapat 3 jenis pembelajaran, iaitu pelaziman klasik, pelaziman operan dan pelaziman kognitif. Yang pertama, pelaziman klasik. Pelaziman klasik adalah proses asas pembelajaran di mana dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dengan rangsangan semula jadi dan menghasilkan gerak balas.
Sebagai contoh, Teddy Daniel menunjukkan ketakutan air di atas kapal. Ini adalah refleksi sadar bawah sedarnya mengenai kematian isteri dan anak-anaknya di tepi tasik. Di sini dapat melihat air merupakan rangsangan terhadap Teddy Daniel dan gerak balas adalah ketakutan terhadap air. Yang kedua ialah pelaziman operan. Pelaziman operan ialah apabila organisma menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisma itu mengoperat ke atas persekitarannya. Menurut Skinner, pelaziman operan terdiri daripada dua konsep utama, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Dalam filem Shutter Island, peneguhan negatif yang dapat kita lihat. Peneguhan negatif ialah rangsangan yang mengakibatkan atau mewujudkan keadaan tidak selesa boleh menambahkan keberangkalian sesuatu tingkah laku yang bersifat negatif. Sebagai contoh, Teddy Daniel mempunyai kepribadian ganda dalam filem Shutter Island. Kepribadian ini terbahagi kepada dua orang, satu adalah Teddy Daniel, yang satu lagi adalah Andrew Ladis, orang yang membakar rumahnya dan membunuh isteri dan anak-anaknya. Yang ketiga ialah pelaziman kognitif. Pelaziman kognitif ialah perubahan dalam struktur mental yang membolehkan tingkah laku yang ditunjukkan. Kognitif dalam halusinasi adalah berdasarkan pengetahuan yang mendasari. Pembelajaran kognitif dapat didapati terdiri daripada khayalan Teddy. Sebagai contoh, di atas kapal, Teddy Daniel berbual dengan pasangan barunya dan bercakap tentang kekasihnya. Teddy mengatakan bahawa isterinya mati dalam kebakaran. Ini semua adalah ungkapan dan rasionalisasi khayalan Teddy untuk mempertahankan diri dari api. Definisi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri untuk memenuhi kepuasan diri sendiri dan matlamat yang telah ditetapkan tanpa keinginan mendapat sebarang ganjaran atau insentif dan paksaan adalah tidak wujud. Manakala motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bukan dari diri sendiri untuk mencapai kepuasan diri sendiri dan adalah daripada insentif, ganjaran, pujian, markah, grade dan sebagainya. Seterusnya adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam filem Shutter Island. Yang pertama adalah mencari kebenaran. Motivasi intrinsik adalah Teddy ingin menyiasat adakah Shutter Island ini adalah membuat eksperimen manusia secara haram dan mencari dapat membunuh isterinya. Motivasi ekstrinsik adalah Teddy pergi ke Shutter Island untuk menyiasat kehilangan seorang wanita yang bernama Rachel kerana Teddy bermain peranan polis. Yang kedua adalah keperluan keselamatan. Motivasi intrinsik adalah Teddy menolak pengerahan pistol kepada Warden untuk menjamin keselamatan diri. Yang motivasi ekstrinsik adalah Teddy menyerahkan pistol kepada Warden kerana kuasanya adalah lebih tinggi. Yang ketiga adalah membantu penyakit yang menghadapi masalah sakit mental. Motivasi intrinsik adalah Corey dan Sihan bekerjasama melakukan Teddy adalah polis dan datang untuk menyiasat kehilangan seorang wanita dan juga membantu Teddy menghadapi kebenaran membantu Andrew sembuh tanpa menerima pembedahan yang mereka tidak menyokong. Motivasi ekstrinsik adalah mereka terpaksa mengerahkan Andrew menerima pembedahan tersebut mengikut peraturan jika Andrew masih mempunyai masalah sakit mental selepas perakunan. Yang keempat adalah makan ubat untuk mengawal keadaan menjadi lebih serius. Motivasi intrinsik adalah Teddy makan ubat mereka merasa tidak selesa dan harap boleh melalui makan ubat mengawalnya. Ini merupakan keinginan sendiri dan tanpa paksaan. Motivasi ekstrinsik adalah Corey sebenarnya bagi Teddy ubat sakit mental dari segi ubat mengubati sakit dan bertanggungjawab sebagai seorang doktor bukan dari segi keinginan diri sendiri. Dan akhirnya dapat sendiri menjadi lebih selesa. Motivasi intrinsik adalah walaupun Teddy telah keluar dari dunia fantasi diri sendiri dan dikira sebagai simbol dari masalah mental, tetapi Andrew juga memilih pembedahan lobotomis kerana Andrew merasa ingatan sebagai seorang pembunuh isteri dan ingatan dalam perang dunia telah membunuh banyak orang sangat mengesahnya.